allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, yang kata Allah ini adalah Tuhan aku, Nabi ini adalah Nabi aku, Al-Quran ni lah Quran yang telah diturun kepada aku, thumma istaqamu, dan dia istiqamah. Apa jadi dekat dia? Apa Allah janji dekat dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat ni dekat dia ni. Tak kisahlah dia ni lelaki ke, perempuan ke, ustaz ke, bukan ustaz ke. Kadang ustaz juga tak istiqamah, sama juga, kan? Istiqamah, orang istiqamah ni apa jadi? Turun malaikat dekat dia, bisik dalam hati dia, ilhamkan dekat dalam dia, alla takhafu wala tahzanu, jangan kau bimbang dalam dunia ni, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah, sesungguhnya engkau nanti dekat akhirat nanti pasti dan pasti. Bila Allah kata pasti dan pasti ni, dapat ke tak? Wajib dapat ke tak? Wajib, pasti dan pasti akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dijanjikan. Nak kata apa sebenarnya ustaz ni? Istiqamah, nak kata apa sebenarnya ni? Nak kata tentang sesiapa yang berpegang teguh kepada apa yang Allah perintah, berpegang teguh istiqamah pada apa yang Allah larang, istiqamah ke atas kebenaran dan hakikat Islam. Bukan, bila pegang pada Islam ni bukan aliran, bukan pegang pada aliran Islam yang sesat, bukan pada pegang aliran yang mudah kafirkan. Ada sebagian orang Islam ni solat sama-sama dengan kita, tapi sebelah kawan dia tu dia kafirkan. Ada tak? Ada. Berbeza parti, berbeza aliran, berbeza tok guru, jadi kafir juga. Ada tak? Ada. Bukan Islam, bukan aliran yang mengajak kepada ketaksuban. Bukan Islam, bukan aliran mengajak kepada kejahilan, menutup akal untuk berfikir, menutup akal untuk tadabbur. Tak. Islam ni apa? Berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jauh daripada berpegang kepada aliran yang sesat, aliran yang mudah kafirkan orang, aliran yang mudah untuk ajak kepada dewakan tok guru, tok syekh, tok wali dan sebagainya. Ada tak sekarang ni? Ada. Nak letak apa sebenarnya? Nak beragama macam mana? Letakkan Allah dan Rasul dekat depan. Okey? Baik. Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala katakan tentang istiqamah. Fastaqim kama umirt. Dibuka dengan istiqamah ini untuk apa? Kerana saya nak kaitkan dengan tajuk kita malam ni. Allah kata fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu seperti mana kamu diperintahkan. Dan tajuk malam ini berkait rapat dengan satu amalan yang kita perlu istiqamah buat hari-hari sampai mati. Daripada tuan-tuan keluar daripada surau ini lepas ni, sampailah ke hujung ayat tuan-tuan dan puan-puan, kena istiqamah Iqra. Iqra ni apa? Kalau nak bahas tentang Iqra ni, berapa jam saya tak tahu. Malam ni saya nak tadabbur satu ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan pun hafal dah. Iqra. Apabila dikatakan tentang Iqra, maka kita kena flashback, orang kata. Imbau semula. Pasangkan akal tuan-tuan, bayangkan. Imbau semula, flashback 1400 tahun lepas. Flashback ke mana tu Ustaz? Lihat kepada bermulanya permulaan penurunan wahyu. Sebab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni adalah wahyu yang pertama diturunkan. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Apabila diturunkan kepada Nabi SAW, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Petunjuk ni maksudnya sebaik-baik petunjuk adalah kitabullah yang turun kepada Muhammad ni. Fa inna khairal hadis kitabullah. Inilah sebaik-baik ucapan. Wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kitabullah dan hadis Nabi SAW. Quran diturunkan kepada Muhammad, dan setiap perkataan yang keluar daripada lidah Muhammad SAW ini adalah petunjuk. Jadi kena flashback balik 1400 tahun lepas, apa yang jadi kepada Nabi Muhammad SAW, apakah surah yang pertama diturunkan,
turun lagi surah yang kedua, ketiga, keempat ni saya rasa tuan-tuan dah tahu, dah hafal, dah maklum dah perkara ni. Surah pertama diturunkan surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama sehingga ayat kelima itu wahyu yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan hafal dah. Dah hafal, alhamdulillah hafal dah. Apa maksud dia ni? Ini perintah Allah. Iqra', bacalah. Bismi rabbik, dengan nama Tuhan kau. Allazi khalaq, yang menciptakan. Apa maksud ni? Allah nak terangkan apa dalam wahyu pertama ni? Allah nak tentangkan tentang perintah pertama kepada umat manusia ialah membaca. Perintah baca dengan nama Tuhan ni menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, cinta Allah dekat kita. Kenapa? Nikmat yang paling besar dalam hidup seorang insan ni dia menjadi seorang berilmu. Ada ilmu selamat dunia akhirat. Itu kalau kita dengar Imam Syafi'i kata apa? Man arada dunya fa'alaihi bi'ilm. Siapa nak dunia ni? Siapa nak kaya, siapa nak jadi famous, siapa nak jadi orang hebat, kena ada ilmu. Wa man arada dunya wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilm. Kalau kau nak akhirat, nak beramal cara betul, nak masuk syurga, kena ada ilmu juga. Itu kata Imam Syafi'i itu. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Kalau nak dua-dua, lagilah bertuntut kepada pemahaman ilmu. Betul. Bila membicarakan tentang membaca, mengenal ini, kita selalu dengar awaluddin ma'rifatullah. Perkara paling pertama menjadi dalam agama ini, seorang itu berada dalam agama, dia kenal Allah. Kenal Allah ni macam mana? Macam mana nak kenal Allah ni? Baca kitabullah, cari apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran tentang diri dia. Apa yang Allah dah turunkan kepada Nabi. Semua data tu provided dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Ustaz dah ceritakan tentang wahyu yang pertama, turunkan ayat pertama hingga ayat kelima surah Al-Alaq. Lepas tu surah apa pula turun? Ibn Abbas kata, lepas wahyu pertama tu turun, wahyu kedua turun ialah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ni surah yang mana? Juzuk ke berapa? Juzuk ke 29. Ustaz, juzuk 29 tapi wahyu kedua? Iya. Macam surah Iqra' ni, surah Al-Alaq ni, juzuk ke berapa? Surah Al-Alaq ni? Dekat juzuk mana? Surah Al-Alaq? 15? 30? Ujung sekali kan? Tapi tu wahyu pertama. Wahyu kedua turunkan surah apa? Al-Qalam, juzuk 29. Kalau tuan-tuan boleh cari, puan-puan boleh cari, ibu-ibu ayah boleh cari, surah start pada Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu wahyu kedua. Ibn Abbas kata ini surah yang kedua diturunkan dalam Al-Quran. Perintah untuk apa? Untuk tulis. Macam tuan-tuan malam ni, bila dah ada ilmu, kena tulis. Macam tuan-tuan sekarang saya tengok besar dia punya kertas, besar dia punya buku, besar punya pen menulis. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak nampak, pendek umur. Siapa tak nampak kawan-kawan dia menulis, maknanya pendek umur. Perintah kedua dalam Islam ni apa? Tulis. Duduk dalam ceramah kena tulis. Sebab apa? Al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti haiwan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan tulisan dia adalah mengikat haiwan yang melarikan diri tu. Ustaz peli kami nampak. Kami ni doktor keluarkan buku Ustaz peli-peli kami. Kami tu dekat smartphone lah Ustaz sekarang ni. Yelah, ikutlah. Sekarang dah maju teknologi. Nak tulis dalam smartphone tak ada masalah. Okay. Alright. Surah yang kedua surah Al-Qalam. Perintah untuk tulis. Dah tadi baca, kena tulis pula. Tulis ni apa? Untuk sebenarnya untuk kita faham. Macam tuan dan perempuan. Baca Quran baca dah. Malam ni Ustaz Nur kuliah tadabbur Al-Quran. Mutiara-mutiara Al-Quran ditulis. Maknanya faham Al-Quran. Baca kemudian faham.
Mana-mana bahasa, kalau tuan-tuan tengok, mana-mana bahasa, mustahil baca tanpa faham. Hatta dalam bahasa Arab pun. Orang katakan, mukjizat Al-Quran ni walaupun bukan Arab pun boleh baca. Memanglah. Tapi objektif Quran ni diturunkan bukan setakat nak baca je. Kita nak faham, nak amal, nak sampaikan. 4 hak Al-Quran, tuan-tuan tulis. Ingat, 4 hak Al-Quran. Yang pertama ialah baca dia. Yang kedua, faham apa yang dimaksudkan dengan dibaca tu. Kemudian amal. Dah amal buat apa? Sampai. Bayangkan tuan-tuan. Kalaulah kita ini, kalaulah contohlah Nabi SAW dan para sahabat. Setakat nombor 1 je. Baca je. Sebab apa Allah kata? 1 perkataan yang kau baca dapat 10 pahala. Pernah dengar tak? Selalu dengar tak? 1 perkataan 10 pahala. Kalaulah seseorang tu, Nabi SAW contohnya, ataupun para sahabat berhenti takat tu je. Aku dah baca, aku dapat pahala, aku masuk syurga. Sampai tak Quran tu dekat kita? Tak sampai. Boleh amal tak Al-Quran tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab baca. Kita yang antara Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk faham dan amal. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu kan petunjuk. Kan? Saya nak datang tuan-tuan dekat surau tuan-tuan perempuan ni perlukan location. Syafi'i ke Syafi'i nama pengurusi? Syafi. Panggil haji ke ustaz ke imam? Imam boleh? Imam Syafi lah kira selalu panggil. Pengurusi surau saya tak panggil imam. Panggil pengurusi, datuk pengurusi. Jadinya, tadi masuk, ini pengurusi ni jadi imam. Hebatlah kiranya. Hebat tuan-tuan. Baik. Kat mana saya tadi? Kat mana poin saya tadi? Lupa dah saya. Masuk Imam Syafi'i terus lupa dah saya. Tang mana tadi saya nak ulas? Tak jumpa. Oh, pahala tadi ya. Faham Al-Quran. Faham Al-Quran. Kalau lah baca ni perlu melazimkan faham. Baca kena faham. Umat kita je sekarang ni baca tapi tak faham. Bayangkanlah tuan-tuan. Pagi-pagi bangun dapat surat. Surat dalam bahasa Arab daripada kerajaan Qatar contohnya. Yang suka bantu orang Islam tu kan kerajaan Qatar. Kan suka bagi duit ke orang tu kan. Suka sedekah kan. Baca. Oh, ini daripada kerajaan Qatar kepada Tuan blablabla. Tuan Syafi'i contohnya. Okay. Tapi dalam bahasa Arab ni, hujung surat tu ada, letak dalam ada $1,000 contohnya, ataupun $2,000, $3,000, ataupun dalam bahasa Arab RM3,000, RM4,000. First, tuan-tuan perlu buat apa? Kalau dapat surat, ada duit bawah tu, ada sign pula bawah tu. Ini mesti Qatar nak kasih aku duit ni kan. Ini kerajaan Arab ni kaya ni, nak kasih aku duit lah kot. Apa tuan-tuan boleh buat? Pergi ke mana-mana ustaz, pergi ke mana-mana orang yang boleh tolong terjemahkan. Kenapa kena terjemah? Nak faham. Kalau tuan-tuan ni hanya setakat kepada macam mana nak baca surat ini ya, alif lam bercampur dengan nun, memperelok bacaan semata-mata sampai tak maksud dia, tak sampai. Jadi kena faham. Macam tu juga Al-Quran. Kena faham. Baru tahu apa yang Allah nak maksudkan. Macam surat kerajaan Qatar tadi. Dah baca-baca. Oh, Ustaz Nur kata dia terjemahkan. Rupanya kerajaan Qatar ni nak minta sumbangan. Nak minta sumbangan. Tapi ingat kerajaan Qatar nak kasih aku duit. Kan? Beza maksud dia. Kan? Logik begitu. Disampaikan risalah, surat kepada tuan-tuan dan perempuan untuk tuan-tuan baca dan faham. Bukan setakat baca, nak perelokkan tajwid tu memang wajib ya. Tak mustahil, tak dipertikaikan. Tapi kalau seseorang itu meletakkan masanya sepenuhnya untuk perbaiki bacaan semata-mata tanpa ada usaha untuk faham, satu kerugian besar dalam hidup dia. Alright. Tadi dah baca, kemudian faham. Surah seterusnya.
Surah apa yang diturunkan? Yang ketiga, surah Muzammil. Surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam, kan? Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Kau tak dapat separuh malam tu, sikit daripada separuh pun boleh. Allah kata. Nak buat apa sebenarnya? Apa maksud ayat ni? Nak katakan kena amal dengan apa yang Allah turunkan. Tadi baca, kemudian faham, kemudian amal. Sama dengan apa yang Allah turunkan secara berturutan. Baca, faham, kemudian amal. Daripada surah Iqra' tu makna apa? Baca, kemudian turun surah Nun, surah Qalam. Nak tunjukkan apa? Kena tulis, kena datang kelas, tadabbur, kuliah, kena tulis, kena faham. Kemudian dah faham kena apa? Kena amal pula. Bangunkan rohani, qumil laila illa qalila. Maksud dia bawakan kepada kita apa? Kena beramal dengan apa yang Allah turunkan tu. Kalau Allah suruh bangun malam lah. Kalau Allah haramkan riba, halal, haram lah riba tu. Tak boleh lah nak ke bank konvensional, insurans konvensional tak boleh lah. Faham. Amal. Kemudian Allah turunkan apa? Ya ayyuhal muddath. Ya ayyuhal muddathir. Ya Abdul Rahman bin Nakah dia kata apa? Permulaan surah ini, Allah minta Nabi bangun supaya Nabi SAW sampaikan apa yang telah diturunkan kepada semua umat manusia. Okay? Jadi turutan apa sebenarnya Ustaz Nur nak bawa ni? Panjang-panjang cerita ni pasal apa ni? Baca Al-Quran ini ada 4 hak tuntutan. 4 hak tuntutan ini adalah 4 surah yang diturunkan secara berturutan. Baca, faham, amal, kemudian sampaikan. Kita dekat mana tuan-tuan? Saya dekat mana? Tuan-tuan dekat mana? Ibu-ibu dekat mana sekarang? Baca ke? Dah faham ke? Amal sepenuhnya ke? Ataupun dah dakwah dah keluar? Baca baru. Baru baca. Faham tak ada lagi. Kelas tadabbur tak ada lagi. Tafsir. Adalah sikit-sikit lah Ustaz. Takkanlah tak ada Ustaz. Muslimat kami ni rajin kot. Dari mana-mana ceramah ni saya pergi muslimat je selalu yang proaktif ni. Yang tanya banyak soalan. Yang kritik Ustaz kat depan. Ya ke Ustaz ni kata betul macam ni? Selalunya muslimat. Itu. Proaktif. Bagus. Jadi berbalik kepada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tak naklah mau terjemahkan, tafsirkan ke semua ayat. Tak cukup malam ni. Saya diberi masa sampai ke berapa ni? Mana pengurusi? Isyak berhenti. Okey. Intipati surah Al-Alaq itu apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka mesej utama dalam surah Al-Alaq ialah sayang dan cinta Allah dekat hamba-hamba dia. Sayang, cinta, kasih, kesian Allah dekat hamba-hamba dia. Apa bukti dia? Apa bukti Allah sayang? Apa bukti Allah kesian? Apa bukti Allah kasih rahmat dan sayang dia dekat umat manusia? Allah bagi ilmu. Ini kitab belajar. Suruh belajar. Macam mak bapak kita dulu. Sayang mereka dekat kita kan? Dia ajar kita. Sama ada dia ajar dekat rumah. Okey, insyaAllah. Pengurusi kata azan kejap isyak, lepas tu tambah 10 minit lagi. InsyaAllah. 10 minit tu mungkin jawab soalan aku, Q&A kalau tuan-tuan ada soalan. Kalau tak ada kita tutup. Mana tadi? Bila dengar Imam Syafi'i terus hilang dah. Allah bagi ilmu ya tak? Allah bagi ilmu. Maknanya sayang Allah, cinta Allah, rahmat Allah ni Allah bagi ilmu dekat umat dia. Dekat manusia, dekat kita, dekat hamba dia. Maknanya apa? Ini kitab. Kau pergi belajar. Macam mak bapak kita sayang dekat kita, macam mana dia tunjuk? Pergi belajar. Sama ada aku ajar kau, ataupun aku hantar kau pergi ke sekolah. Gitu. Kasih sayang mak bapak kita. Begitu juga sayang Allah dekat kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita, bagi Nabi, bagi hadis supaya kita belajar. Bagi kita belajar. Sebab apa? Dengan ilmu lah dapat tentukan manakah, apakah, di manakah jalan kebaikan. Allah kata, inna hadzal Quran
yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu berikan petunjuk ke jalan yang betul, ke jalan yang tepat, location yang benar. Contoh kat Waze, kat Google Map, location tu dekat mana tu? Kalau saya tak ada location map ni, saya tak jumpa sini. Gitulah Al-Quran. Begitulah Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan jalan yang benar. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Berikan berita gembira dekat orang beriman ni. Jangan kau sedih-sedih dekat dunia, jangan kau kecewa, jangan kau takut. Nanti aku akan balas kau juga nanti dekat akhirat. Kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Dan kami telah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penawar. Penawar ni penawar gana. Penawar gana. Macam mana syifa dalam Al-Quran ni? Tahulah mana betul, mana salah. Itu penawar dia. Tahu mana baik, mana salah. Mana betul, mana salah. Mana hak, mana batil. Wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat kepada orang-orang mukmin. Wala yaziduz zalimina illa tabara. Dan Al-Quran itu tak berikan apa-apa pun kepada orang yang zalim, melainkan kerugian. Maksud dia apa? Orang, tadi kan saya empat hak Al-Quran tadi kan. Baca, faham, amal, kemudian sampaikan. Orang yang zalim ni, ialah orang yang tak letakkan sesuatu pada tempat dia. Orang yang zalim, orang yang tak letakkan sesuatu pada tempat dia. Contohnya macam mana? Contohnya macam mana? Empat hak Al-Quran tadi, baca, faham, amal dan sampaikan. Dalam hidup seorang tu, kalau dia baca je, dia tinggalkan hak yang lain, dia seorang yang adil ke seorang yang zalim? Seorang yang zalim. Tak letakkan hak Al-Quran itu pada tempat dia. Baca, kena faham, kena amal, kena sampaikan. Kalau kamu hilang satu daripada hak ini, kamu orang zalim. Lihat apa Allah kata, wala yaziduz zalimin illa khasara. Dan tidaklah Al-Quran itu berikan apa-apa pun dekat orang yang zalim tu, yang tak bacanya, yang tak fahamnya, tak amalnya. Quran kata apa? Illa khasara. Kerugian dan kerugian dan kerugian untuk orang tu. Sebab tema dalam Al-Quran ini, kalaulah seseorang itu buat baik untuk siapa? Untuk diri dia. Kalaulah orang tu buat jahat untuk siapa? Diri dia. Sebab dia yang kena hadap depan Allah nanti dekat akhirat. Apa yang kau buat ini, apa yang kau lakukan ini, adakah ini diperintahkan atau ini dilarang? Dia buat baik itu untuk Allah ke untuk diri dia sebenarnya? Diri dia sebenarnya. Manfaat untuk diri dia sebenarnya. Kalau dia buat jahat, mudarat untuk siapa? Diri dia juga. Ini tema Al-Quran. Dia selalu dibincangkan. Baik, kalau seorang itu buat baik untuk diri dia, manfaat untuk diri dia. Kalau buat jahat, mudarat tu untuk diri dia juga. Curi duit orang contohnya. Dia curi RM20, RM30 daripada dompet orang. Memanglah dia untung. RM20, RM30 tu duit curi. Tapi rugi depan Allah. Dipersoalkan. Kan? Baik. Dengan Iqra ini tingkatkan darjat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ulang balik. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu meningkatkan darjat seseorang. Allah kata apa? Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kamu, Allah tinggikan darjat mereka. Sambung lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu maha mendalam pengetahuan tentang apa yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan yang berada dalam majlis ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan darjat. Mudah-mudahan dapat fahamlah, dapat sampailah sekurang-kurangnya Ustaz Noh kata malam ni apa sebenarnya.
Empat hak Al-Quran itu baca, faham, amal dan sampaikan. Mesej utamalah itu malam ni. Kita boleh tutup, conclude dah, kesimpulan dah tu. Empat hak Al-Quran baca, faham, amal dan sampaikan. Next. Dengan baca ni, dengan ikra' ni dapat apa? Ikra' ni ulama kata ifham. Fahamkan juga. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dengan orang yang ikra' ini berpegang kepada kalimah, satu kalimah ya ikra' ni dalam Quran. Ikra', bacalah ini. Orang itu dapat tahu manakah yang hak, manakah yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang betul, mana yang tidak betul. Allah katakan tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha berkat Allah yang telah menurunkan al-furqan. Furqan ini menjelaskan antara yang betul ke yang salah. Sebab tu Umar Al-Khattab, dia punya gelaran apa? Al-Faruq kan? Umar Al-Faruq kan? Umar Al-Khattab Al-Faruq kan? Al-Faruq ni apa? Dia boleh bezakan mana hak dan mana batil. Mana yang betul, mana yang salah. Begitu juga Al-Quran. Sifatnya Al-Furqan. Namanya Al-Furqan, membezakan hak dan batil. Kenapa Iqra' ni membezakan hak dan batil, Ustaz? Apa perlunya Iqra' ini membezakan hak dan batil? Sebab, ulang balik poin saya tadi. Perkara yang paling mahal, yang paling beruntung seorang insan itu perlu ada ialah ilmu. Pulanglah ke mana-mana, pusinglah ke mana-mana. Yang paling berharga, yang paling mahal untuk dia lah ilmu. Sebab tu ayat pertama diturunkan, Iqra', cari ilmu. Yang membezakan kamu dengan haiwan, ilmu. Membezakan kamu dengan setan, ilmu. Membezakan kamu dengan musyrikin Mekah, musyrikin Madinah, siapa? Ilmu. Membezakan kamu dengan munafik, ilmu. Betul tak? Untuk bezakan hak dan batil ni bukan mudah. Bukan semua orang dapat pun. Ya, bukan semua orang tahu pun. Bukti dia macam mana? Masih ada lagi ajaran sesat contohnya. Khurafat, tahyul, syirik dalam masyarakat kita. Ada tak sampai sekarang ni? Ada. Jadi membezakan hak dan batil ini bukan semua orang dapat. Bukan semua orang bukan semua orang tahu. Siapa je yang tahu, Ustaz? Ustaz kata bukan semua orang tahu. Siapa je yang tahu? Orang yang Iqra'. Orang yang baca, orang yang faham, orang yang amal, dia tahu mana hak, mana batil. Kan? Bukan semua orang tahu ni, Ustaz kata macam mana, apa bukti? Masih ada lagi ajaran sesatnya, tahyulnya, khurafatnya, syiriknya. Kan? Baru-baru ni kan sekarang tengah heboh kan? Pasal apa? Yang sukuk tinggi tu. Baca tak? Dekat Cosmo, dekat Berita Harian, kan sekarang tengah sibuk dengan ajaran-ajaran tu kan? Yang sukuk tinggi tu, yang kaya-kaya tu, menunjukkan apa? Masih ada lagi orang Islam kita solat sama-sama dengan kita, Melayu pun sama dengan kita, sama kulit dengan kita, dengar azan yang sama, Tuhan yang sama, tapi tersesat jalan dia. Tersesat. Siapa kata sesat ni? Ustaz suka hati kata sesat. Kami dah tengok lah dia punya video semua kata tak sesat. Mereka ini dakwa menafikan kami tak sesat. Lah, kan tahun 94 masa tu dah haramkan, dah fatwakan sesat. Yang kata ni siapa? Jawatan mufti. Nak tunjukkan apa? Bukan semua orang tahu. Bukan semua orang faham nak bezakan antara yang benar dan yang salah. Serius. Sebab itu Nabi SAW bila turunnya ayat istiqamah. Istiqamah ni apa? Konsisten dalam jalan kebaikan. Konsisten jauh daripada jalan keburukan. Nabi sing-sing tangan tak? Nabi gini, sing-sing tangan. Sebab apa? Seriusnya Nabi SAW. Seriusnya Nabi SAW nak pelihara, nak jaga umat dia. Sebab Nabi SAW tahu apa akan jadi. Apa akan jadi dekat umat dia, dengan kesesatannya, dengan khurafatnya, dengan syirik yang berlaku selepas kematian baginda Nabi SAW. Baik, ajaran sesat. Itu satu. Tahyul, khurafat mistik. Ada tak lagi dalam kalangan kita? Ada. Contohnya macam mana? Semalam saya main Facebook, malam-malam tengok Facebook. Rupanya, masih ada lagi orang jual secara online ni. Yang ni apa? Minyak pengasih, buluh perindu.
Lah, tengok dekat Facebook ada orang jual online. Orang Melayu kita jual minyak pengasih. Adanya RM35 ada. Ada RM45 ada RM100 ada. Lepas tu saya baca dunia caption tu kan. Ini bukan khurafat, ini adalah ikhtiar kita kepada Allah. Cik, awal-awal lagi dah disclaimer. Ini bukan khurafat, ini adalah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan minyak pengasih. Baca description bawah, oh just calik je. Kalau ada apa-apa problem, kalau ada problem rumah tangga, kalau ada nak cari jodoh, calik je dekat bini punya tudung ke mana-mana kan, nanti sambung insya-Allah kan ni. Azan Bilalnya mana? 2 minit. Oh, awal 2 minit. Oh, jamnya awal 2 minit ni. Okey. Ada lagi yang jual jenglot pun ada. Ribu-ribu jual jenglot tu. Tangkal, azimat pun ada juga. Orang Melayu kita. Kat Facebook tu nak carilah. Kat Shopee pun ada. Ya. Yeah. Sampai tu boleh tulis tu. Kemungkinan akan berkesan. Kemungkinan juga tidak berkesan. Awal kita kata. Disclaimer awal. Oh, ini bukan khurafat. Ini bukan tahlil, bukan mistik. Ini adalah ikhtiar kita kepada Allah. Jadi orang yang baca, orang yang tengok, orang yang tak tahu, dia confused. Betul lah kot, ini bukan khurafat ni. Macam dikatakan oleh seller ni kan, ini bukan khurafat ni, ini ikhtiar kita kepada Tuhan. Betul ke? Persoalan dia. Tuan-tuan boleh tanya, betul ke? Dan nak tahu betul atau salah, hak atau batil, kena rujuk balik, kena ada ikra dalam tuan-tuan punya kepala. Alright. Sambung. Potong. Okey. Tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tutuplah perbincangan kita malam ini dengan beberapa hikmah daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ialah Allah nak betulkan mindset Nabi SAW. Apabila terima Al-Quran ini bukan perkara yang mudah. Tuan-tuan yang ada Al-Quran disimpan dekat rak-rak ini bukan kerja yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Allah kata apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya dalam Al-Quran ini, diletakkan dalam Al-Quran ini perkataan-perkataan yang berat. Oh, itu pun baru masuk azan tak tu ya? Oh. Okey, kita sambung tadi insya-Allah. Bilalnya siapa? Tolak-tolak ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siap Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma. Steady Bilal kita ni.
Baik, untuk kesimpulan dia, kesimpulan perbicaraan kita pada malam ini ialah apabila turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ialah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tengah tukar mindset Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga pada sesiapa yang diturunkan baca Al-Quran itu. Mindset apa? Mindset untuk baca, faham, amal dan sampaikan. Jadi, kalau tengok para sahabat, mereka ini tidak akan berganjak ke 10 ayat yang seterusnya, melainkan sudah beramal dengan 10 ayat sebelumnya. Contohnya sekarang ini baca 10 ayat, nanti dah amal dulu 10 ayat ini, baru pindah kepada 10 ayat selepasnya. Kerana apa? Kerana apa? Sebab dalam Al-Quran ini terlalu banyak sebenarnya peringatan demi peringatan kepada siapa yang tak baca, tak faham, tak amal, tak sampaikan. Ada Al-Quran tapi tak baca, Allah umpamakan dia macam keldai. Ada Quran tapi tak baca, Allah umpamakan macam keldai. Masalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Umpama orang-orang yang pikul Taurat, pikul kitab suci. Kitab suci ada dalam beg, ada dalam smartphone, ada dalam kitab, ada dalam rak-rak buku. Dekat surau ada, dekat masjid ada tapi tak baca. Sama je macam keldai yang bawa kitab suci tapi tak tahu apa sebenarnya dia bawa. Allah kata, ada Al-Quran tapi tak baca, tak faham, sama je umpama dia macam keldai. Kalau baca Al-Quran tapi tak faham pula, Allah umpamakan macam orang pekak. Baca dah tadi, tu faham, tak faham pula. Allah umpamakan dia macam orang pekak pula. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma' illa du'aan wa nida summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Kamu ini baca Al-Quran tapi tak faham. Sama macam orang yang pekak bila dibaca Al-Quran tak faham juga. Kamu dengan orang pekak sama aje. Okey? Dah faham dah, contohnya dah faham tapi tak amal. Allah marah juga. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa marahnya Allah, murkanya Allah kalau kamu ini ada, tahu, faham apa yang ada Al-Quran tapi kamu tak amal. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Marah pula. Kalau dah tadabbur tak sampaikan, Allah laknat pula. Jadi setiap tier tu, setiap peringkat itu, kalau tak ditunaikan hak-haknya, maka setiap murka, setiap azab, setiap peringatan yang Allah berikan berbalik kepada kita, berbalik kepada diri semula. Baik. Dah cukup aku nak. Cukup nak. Ada satu soalan ni kat sini. Imam Syafi'i ketiga bagi kat saya. Apa bukti cintakan Allah dan Rasul? Soalan Q&A. Apa bukti cintakan Allah dan Rasul? Berbalik kepada apa yang kita dah bincangkan. Bermula pada malam ini, siapa yang kata cinta Allah, cinta Rasul? Kan sekarang ni tengah hebohkan cinta Allah, cinta Rasul dengan maulidnya, grand maulidnya. Kalau betul kamu cinta Allah dan cinta Rasul,
bermula dengan Al-Quran kamu. Bacalah, fahamlah. Okay? Bukan semua orang, kalau saya pilih mana-mana, terjemahkan surah Fatihah pun belum tentu mampu. Bermula daripada surah Al-Fatihah, apa yang dimaksudkan dalam surah Fatihah, baca, faham, amalkan dalam surah Al-Fatihah ini, glossary pada Al-Quran. Kalau tuan-tuan ada master PhD, glossary, first kali yang nak tuliskan, first kali tu, itulah umpama Al-Fatihah dalam Al-Quran. Baik, ada soalan lain ke? Soalan lain ada ke? Ada soalan lain? Ibu-ibu nak tanya soalan, tak ada? Tak ada? Tak ada nak? Okey, kalau tak ada, kita jumpa pada lain kali, lain masa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau ada salah dan silap, mohon maaf. Mohon doakan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam kesusahan, mungkin dalam dizalimi orang, mungkin dalam hutang dan sebagainya. Moga mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kita dan sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.